Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. So untuk kelas hari ini kita akan cuba buat lagi satu examples untuk assembly . So ini adalah salah satu contoh yang ada. Yang ini bila dia dah siap assemble . Ini bila dia dah siap assemble lah. Okay, so kalau untuk assembly ni kita akan mula dengan daripada parts dia lah. Okay. So contohnya saya tutup dulu, saya buka dia punya single parts dia . Okay, parts dia yang pertama which is this one. Okay, right. So saya tutup balik yang tadi, assembly ni tadi. Okay, so daripada parts macam ni, kita nak buat assembly drawing. Kita hanya pergi bahagian atas ni, kita ada kat sini dia punya ni button dia which is make assembly from part . So kita akan buat assembly daripada part yang pertama ni lah. So bila kita klik yang ni, dia akan buka window baru which is yang ni adalah dalam function assembly. So bila keluar arrow dengan logo parts tu, kita klik saja. So dia akan keluar part yang pertama . So dalam assembly ni yang penting adalah kita insert components dan juga macam mana kita lockkan parts-parts lain . Okay, contoh saya insert komponen yang kedua. Okay. Okay, untuk assembly bila kita nak masukkan components, kita pergi kepada button assembly kat sini. Okay, kita insert components . Insert components. Lepas tu kita browse. Browse kita akan ambil lah parts dia di sini . Contoh saya ambil parts yang kedua. Okay, so saya ada parts ni. So saya letak dia dulu. Okay. Lepas tu kita boleh insert components. Contoh kalau kita nak ambil ke semua, kita shift sajalah. So kita select semua pun boleh . So dia akan masukkan part yang ketiga, keempat, okay, kelima dan juga yang keenam . Okay. So yang ni ada 6 parts . 6 parts. So kalau kita tengok daripada drawing dia, so yang ni adalah drawing dia. So ini juga bila awak test nanti awak akan hasilkan drawing yang macam ni lah. Okay. So saya akan letak ini adalah cara dia untuk assemble dia lah. Okay. So daripada ni kita ada ke semua parts ni. Kalau kita tengok. Okay. So kita tahu yang biru ni sambung kepada belakang ni lah. So ini adalah kedudukan semua parts ni kalau awak tengok . Kedudukan semua parts ni awak boleh pusing dia. Pusing just macam biasalah. Control, tekan scroll dan awak boleh move dia lah. Okay, untuk pasang dia kita kena bagi command mates dia . So bila kita klik mate ni, kita akan ada banyak lah. Kalau saya nak tunjuk pun yang biasa kita pakai contoh kalau coincident . Coincident ni maksud dia bersentuhan . Contoh kalau saya ambil function coincident, okay. Saya ambil surface yang ini dan surface yang ini. So dia akan bersentuhan. Nampak Dia akan bersentuhan . Ni maksud coincident . Okay. So kalau awak ambil dia parallel, dia akan selari lah. Contoh awak ambil sisi yang sini mesti parallel dengan sini. Dia akan selari lah. Okay. Okay. So kalau perpendicular adalah menegak lah. Menegak. Kalau distance, kalau awak buat distance, concentric ni macam yang saya tunjuk sebelum ni adalah pusat bulatan lah. So kalau pusat bulatan yang ini sama dengan yang ni, so dia akan sama lah. Concentric . Okay, tu maksud concentric. So okay, kalau nak reverse, tekan yang bawah ni, mate alignment ni, dia akan tukar lah kedudukan dia. Okay. Alright, so kalau awak buat distance, yang ni adalah distance. Awak klik distance, contoh awak ambil surface yang ini. Yang ni kepada ini. Okay, sekarang ni distance dia adalah 1. Contoh kalau saya letak dia 100. So dia akan pergi jarak lah. Berapa jauh jarak dia 100 mm . Okay, kalau kita klik flip dimension, dia akan pergi ke sebelah lain lah. Okay, itu kalau kita pakai degree,
adalah sudut lah. Contoh kalau kita pakai angle, mate, kita buat angle seperti mana yang saya juga ada tunjukkan semalam. Contoh kita kena cari dua surface yang tegak lah. Okay, yang ini contoh saya ambil yang ini dengan yang ini. Angle dia contoh 30 degree. Awak nampak kedudukan dia. Dia jadi ada angle lah. Okay. Okay. So antara lain advanced mate yang kita boleh pakai adalah macam width ni. Okay, width ni pun saya selalu pakai lah. Width ni untuk kita letak kedudukan dia sama. Okay, so saya tunjuk sekali lagi macam mana kita nak assemble part ni. Okay, so yang first kita buat mate concentric point ni. Okay, kita select concentric point yang ini dengan point yang ini. Okay, dia nampak macam ni. Okay, kita nak dia terbalik ke belakang sebab yang ini dia punya biru ni yang tombol ni dia pusing ke belakang. So kita reversekan dia. Okay, so bila kita reversekan dia, kita nampak dia sengit kan. Walaupun dia sengit tapi pusat bulatan dia sama dia dah sama. Okay, kalau kita nak tarik, kita tekan dan kita tarik sajalah. Tekan pada surface mana-mana, kita hold dan kita tarik. Okay, kemudian kita boleh buat yang kedua, which is yang surface yang ini dan surface yang ini dia coincident ataupun dia parallel pun boleh, dia coincident pun boleh sebab dia sama Okay, so awak buat dia dan awak coincidentkan dia. Okay, kemudian awak tahu yang slot ni, nampak ni slot yang sini dia perlu touch yang sini dia perlu touch So awak ambil surface yang ni. Okay, dan awak letak sini. Dia akan jadi sekejap Okay, untuk yang ketiga awak akan matekan dia. Surface ni awak pakai width Awak pakai width. Advanced mate awak pakai width. Awak akan ambil surface yang ini dan juga surface yang ini. Dia akan berada tengah-tengah dengan surface yang ni. Okay, so dia dah letak width dia. Okay, kemudian kita nak yang ini bersentuhan dengan yang ni. Okay, standard mates coincident. So dia akan sentuh lah. Okay, so bila dia dah cukup mate, kita tarik. Contoh kalau kita tarik ataupun kita pusing, dia dah tak boleh. Sebab dia dah lekat betul pada yang sinilah, yang first part tadi. Okay, seterusnya kita ambil pula yang ni, part yang ni. Okay, yang ini kita pun boleh ambil dia konsentrik juga. Okay, kita boleh ambil dia pusat bulatan dia adalah sama antara yang ini dengan yang ini. Dia akan konsentrik. Okay, so macam mana kita nak masukkan dia tengah-tengah ni? Kita nak pakai mate apa pula? Nak masuk tengah-tengah ni. Jadi siapa-siapa nak try? Kita nak pakai mate apa? Function dia untuk bagi dia berada betul-betul tengah-tengah. Width. Width So kita pakai width balik. Okay. So kita akan ambil surface ni dan surface ni juga surface dua tepi ni. So dia akan berada di tengah-tengah. Okay. Dan kita klik right. Right. Okay. Seterusnya yang hijau ni pula kita mate dengan concentric lagi. Okay. Concentric. Okay. Right. So hijau ni dah masuk kat dalam ni. Kena tarik sikit. Bawa sikit. Okay. And then tepi ni. Sini. Coincident. And then surface ini akan menyentuh lah. Yang surface ni. Juga coincident. Okay. Dan awak dah pasang dia. Okay. Dan kita pasang dia punya screw dia. Yang hitam ni. Screw dia. Okay. So kita mate dia again, concentric yang ini terhadap yang ini. Okay. Cuma kita terbalikkan dia. Sebab kita nak yang ni di belakang dan dia punya ni boleh masuk ke depan. Okay, dan kita tekan right.
Dan kita nak surface yang ni. Surface yang ini menyentuh yang ni. Coincident kan dia. Oh tak boleh cancel. Okay, tak payah masukkan dia. Sekejap saya rasa yang tadi dia coincident ke Tengok balik mates kita tadi. So saya silap kat sini tadi. Dia should be bukan coincident Bila saya buat dia tadi bulatan tadi coincident dengan ni, dia akan tak boleh buat mate lain sebab dia lock coincident to coincident So apa kita boleh buat? Kita edit kat sini. Klik coincident, edit feature. Kita tukar dia kepada concentric. Tukar dia kepada concentric saja. Okay, so bila kita ni kita boleh buat dia mate balik yang ni. Yang ini kepada sini, baru kita boleh Okay. Okay, so skru dia ni ada dua, atas dan bawah. Macam mana kita nak copy dia? Yang hitam ni, macam mana kita nak copy? Tekan CTRL lepas tu tarik. Okay, tekan part dulu. Tekan part, tekan control and then tarik. Okay. Dan kita buat balik proses tu. Kita mate balik yang bulat ni kepada bawah ni, center dia. Okay, concentric. Okay, right. And then kita matekan surface yang ni kepada belakang ni. Okay. Kemudian kita matekan dia punya nut pula ni. Okay, concentric lagi kepada ni, sama. Okay. Kita coincidentkan yang ini kepada sini. Coincidentkan. Oh, yang tadi dah jadi ni saya coincident juga yang tadi silap Okay, edit feature balik. Ini adalah concentric. Okay, tekan right and then saya matekan balik yang ini kepada sini. Okay. Bila awak buat mate, awak mesti klik sini baru dia akan aktifkan yang awak mate tu Klikkan right lah. So kita copy yang ni. Kita copy satu lagi. Okay. Kita matekan dia. Concentric. Right. And then ni kepada ni adalah coincident. Okay, walaupun kalau macam bowl dengan nut ni kita buat dia dua je kan. Dua saja kita bagi dia mate. So kita boleh pusing je lah. Tapi dia tak lari lah. Sebab dia dah mate kat situ Nampak kita boleh pusing dia. Kita still lagi boleh pusing Dia tak lari sebab kita dah matekan dia bersentuhan dengan ni lah. Okay. So ini adalah salah satu proses untuk kita assemblekan semua. Untuk contoh yang ni. Okay. Boleh follow tak? Boleh follow? Boleh, Sir. Boleh. Okay, very good. Bolt tu dia dah ada dalam library ke? Dia ada dalam library. Dia dah ada toolbox. Okay, ingat tak toolbox malam pergi dekat belah tepi ni. Toolbox ni pergi dekat design library. Klik design library. Klik toolbox. Okay. Bila awak klik add in now ni, awak hati-hati. Kalau laptop awak slow, kadang-kadang dia akan loading lama. Awak jangan pangkah. Nanti awak panik, awak pangkah, dia hang, habis part awak. Yang kalau laptop awak okey, dia akan laju lah. Bila awak klik add in now ni, dia akan add in dengan ni. Ada siapa-siapa cuba try buka toolbox tu. Ambil je part mana-mana, buka assembly, cuba buka toolbox tu. Keluar tak? Cuba try buka dekat SolidWorks masing-masing. Keluar Okey. Kalau tak keluar, tunggu dia kadang dia loading. So kita pakai ANSI Metric ni, yang logo US ni. ANSI Metric, dekat sini dia ada bearing, ada bolt and screw, ada nuts, ada awak klik saja dia akan keluar lah. Head ke semua ada So dekat sini bila awak nak pakai je part ni, awak klik masuk dalam folder tu, awak boleh nampak apa jenis dia. So kalau soalan tu tulis awak ada bolt ni, awak kena carilah dekat dalam ni. Mana dia punya ni. Okay. Bila awak tarik satu nut ni, tarik contoh satu. Awak tak perlu edit pun. Awak hanya perlu pilih size dia je. Contoh kalau ni M24. Ataupun besar lagi awak nak M36.
Okey, berapa panjang dia, length ni 140, nak pula 260. Semua dia tulis ni Thread ni cosmetic. Schematic semua ada dekat sini Okey, so memang awak boleh terus dapat saja, tak perlu lukis untuk bold dan nut lah. Okey, so saya tak nak part so. Okey, bila kita dah siap assembly ni, kita nak buat dia jadi exploded view. Macam mana kita nak buat dia jadi exploded view? Okey, kita nak buat dia jadi exploded view, kita klik ni saja So kita klik exploded view. So bila kita buat explode view, kita buat explode, dia kata explode step 1, contoh kita keluarkan yang ni dulu. So kita tarik dia ke belakang. Kemudian kita klik dia done, dia akan keluar explode step 2 lah. Okey, explode step 2, contoh kita nak keluarkan yang screw ni pula. Kita tarik dia ke belakang. Okey. Dan explode step 3 yang ni. Okey. Dan step 4, contoh kita keluarkan yang merah ni pula. Yang ni, yang kuning ni, kita boleh tarik dia ke tepi pun boleh. Tarik ke situ Okey, kita done. And then explode step 5. Contoh kita keluarkan ni. Okey, dan explode yang ni pula. Kita keluar yang ni. Okey, done. And then keluarkan yang hijau ni ke depan sikit. Done. Okey, ini adalah view dalam exploded. Selalu kita guna exploded view ni untuk kita tunjukkan semua parts yang ada dalam assembly ni Okey, dia ada dalam assembly ni. Okey, selalu saya akan tunjukkan lagi satu teknik macam mana selalunya biasa student dia akan daripada view ni dia print screen saja. Okey. Biasanya student ni dia print screen je. Bila print screen, awak tak nampak gambar ni jadi cantik tau. So macam mana awak nak bagi dia cantik adalah awak boleh render dia. Render, contoh render Okey, bila keluar photo view 360, dia akan keluar render tools. Okey, render tools ni awak boleh tengok preview window. Okey, kalau awak tengok bila awak klik final render kalau saya boleh tunjuk lagi satu ini dia dah cepat lah. So ini adalah apabila kita render lah. Okey, ini adalah apabila kita render. Ini adalah apabila kita render, dia akan jadikan kita punya ni satu file lah. Okey, contoh kalau saya tunjuk don't save. Okey, saya tunjuk daripada satu part ni, kita renderkan satu part ni. Contoh render tools, kita buka preview window. Okey. So preview window dia nampak macam ni bila awak render lah. So kalau awak ubah kat sini, awak pusing, dia akan pusing. Nampak ni untuk satu parts lah. Okay. So kalau awak tengok dalam ni, awak boleh ubah dan bagi dia nampak betul-betul elok lah. Okay. So bila untuk final edit appearance ni macam-macam boleh edit lah. Untuk awak edit scene dia, kalau awak nak ubah dia punya lighting. Kat sini pun dia ada advance punya setting, color apa semua. Okay. Saya edit scene sajalah. Saya ubah sedikit dia punya lighting lah. Kalau kat sini bila awak ubah dia akan berubah lah. Semua dia punya display lampu. Awak boleh main-main dekat sini lah. Okay. Dia akan berubah lah. Ada yang ada shadow, ada yang tak ada shadow. Kalau awak tak nak floor reflection, awak off, dia tak ada floor reflection. Kalau awak off floor shadow, dia akan putih saja. Nampak tu Okey, contoh bila kita dah ni. So bila kita render yang ni, awak render. Biasanya render saya tak pilih dia ada wire lah. Saya pilih dia solid macam ni sajalah. Okey, kemudian awak klik saja final render, dia akan render gambar awak. Lagi details gambar tu lagi lama dia render lah. Okey, processing untuk render ni dia kadang-kadang makan masa yang lama. Depends pada awak punya speed komputer lah, speed laptop awak Lepas tu awak boleh save image. Contoh awak save image dekat desktop. Test dia akan jadi satu JPEG picture.
Okay, so bila saya buka dekat desktop saya, yang ni, dia adalah satu image JPEG lah. Okay, so biasakan kalau awak nak buat presentation ke apa, awak jangan print screen, awak buat macam ni render. So awak akan dapat image quality yang lebih baik lah. Okay, alright. So saya buka balik file yang assembly tadi untuk kita buat drawing. Okay. Okay, so ini adalah bila kita dah assembly tadi. Okay, bila kita nak buat dia jadi 2D drawing. Okay, sekarang kita belajar pula macam mana kita nak jadikan dia 2D drawing So dekat file sini, kita make drawing from assembly. Okay, dia bagi kita pilih, kalau macam ni kita standard sheet size lah. Yang ni dia dah bagi standard. Kalau kita tak nak, kita nak custom, kita klik saja kat sini custom. So kita boleh bagi berapa lebar, berapa semua Kalau kita nak pakai yang lain, kita boleh browse kat sini. So dia ada semua template dia. Contoh biasa kita bagi limit yang A4 lah. Biasa kita pakai. Contoh kalau ambil A4 ISO, dia rupa dia macam ni. Kalau ambil A4 landscape. A4 landscape. Dia macam tu. Dia dah ada dah dia punya table ni. Tapi kalau awak nampak ni, dia punya width dengan height ni besar lah. Okay. So kalau awak nak buat custom, awak just custom. Berapa size A4? Width dia 297 kan? 297 darab 210. 210. Okay. So awak tukar saja size kat sini dan awak klik OK. Okay, sekarang awak dah dapat satu sheet macam mana, lebih kurang macam AutoCAD tapi ni dalam SolidWorks. Okay. Tapi bila dalam SolidWorks, awak tak perlu lukis lah. Awak tak perlu lukis dah view tu. View tu dah ada dah dekat sini. Nampak ni? Semua view ada kat sini. Okay. So bila kita buat drawing ni, contoh kita nak buat title block. Kita sketch. Ambil sketch. Kita buat letak. Okay. Sketch. Satu line. Escape. Ambil satu line. Kita buat title block yang simple saja contoh. Okay. Dan kita bahagikan. Contoh saya bahagikan 3 lah. Okay. Right. So bila kita nak masukkan teks, kita tekan annotation. Kita tekan notes. Okay. Notes kita akan select sedikit macam ni. Okay. Kita tekan type je lah apa-apa. Contoh nama. Okay. So bila awak nak tukar, semua ada dekat sini lah maklumat dia. Kalau awak nak tukar ataupun size, tulisan, semua ada dekat sini dah. So awak hanya perlu select all, Ctrl A, awak boleh tukar tulisan dekat sini. Contoh awak nak pakai Arial kan. Awak tukar saja dekat sini. Arial. So awak nak size dia besar sikit ke, 18, then awak just right. So dia akan tukar nama kat sini. Kalau awak nak move dia, selagi dia dalam button A ni, awak hanya klik dan tarik saja. Okay, ini cara dia. So kalau copy, kalau awak Ctrl C, awak Ctrl V, dia akan copy macam biasa. Contoh, awak just double click kalau nak edit, double click saja. So much easier. Okay, so bila kita nak tarik view, kita pergi kepada view palette. Okay, kat sini dah ada view palette. Okay, view palette contoh kita nak dia adalah front view. Kita tarik dulu. Klik satu kat sini, front ni, kita tarik dia. Dia akan masuk kat sini. Ni adalah front view. Nampak Bila awak tak ni dia akan detect yang lain jugalah. So kalau awak nak tarik satu-satu, awak escape saja. Awak escape dulu. Okay, bila nak edit kat sini, awak klik, awak nampak. Nampak dia akan aktifkan yang biru ni. Sekarang ni dia dalam dia guna sheet scale. Kalau awak nak besarkan dia, awak boleh pakai custom scale. Contoh kalau awak tengok dia 1:1, dia besar mana? Besar sangat So 1:1, maybe kita pakai 1:5 lah. 1:5. Kalau awak nak define sendiri, awak pilih use ni yang dia punya scale awak boleh type saja. Contoh awak nak dia 1:3. Tapi ni besar juga so pakai 1:5. Contoh saya tunjukkan. Okey, kalau awak tengok yang ini
dia punya drawing dia macam ni kan. So awak boleh pilih view dia. Awak nak hidden lines visible, dia nampak hidden line. Terus nampak hidden line. Kalau awak nak macam ni saja, dia tak nampak hidden line. Okay. So kalau yang ni shaded, ni color. Tapi bila tu di drawing kita tak masuklah color macam ni kan. So contoh kita bubuh yang ada hidden line. Okay. Kemudian kita tekan right sajalah. So kita dah dapat the first view. Nampak ni. Kita boleh tarik dia, kita boleh drag dan positionkan dia. Di front dia. Okay, kita ambil yang top pula. Top view. Dia akan detect ni. Nampak? Dia detect sama paksi dengan yang bawah. Okay. Front view ni kita ambil, tekan escape dulu. Kat ni. Okay. Dan kita ambil yang ni. Untuk nampak hidden. Dan custom scale kita ambil 1 to 5 juga. Okay. Kemudian kita ambil left view. Ataupun right lah right view. Right view. Kita ambil right view. Ni. Okay. Ini dan custom scale 1 to 5. Sekejap kita klik ni dulu. Kita scan. Nampak hidden line. Custom scale 1 to 5. Okay. Dan awak dah ada 3 view yang standard lah untuk awak ni. Okay. Nak masukkan isometric. Boleh? Tak ada masalah. Awak ambil saja isometric view ni. Awak tarik. Boleh masuk isometric view dia. Isometric view dia ni kalau nak buat dia color, buat je lah dia color. And then use custom scale 1 to 5. Okay, dan letak dia dekat ujung. Contoh. Okay. Dimension. Dimension pun dia ada. Klik saja smart dimension kat sini. Awak boleh buat dimensioning. Macam awak buat dekat AutoCAD. Okay, awak nampak ni. Bila dia keluar ni 105 kan. 105. Awak tak nak dia ada titik perpuluhan. Dekat tepi ni ada dia punya tolerance. Dekat tepi ni dia ada tolerance dia. Awak kalau tak nak, awak buat none sajalah. So dia takkan ada tolerance, dia takkan ada titik perpuluhan lah. Okay. Apa jadi kalau kita nak tambah apa akan jadi kalau kita nak tambah dia punya dimension ni? Kita boleh letak dia punya tolerance, contoh plus minus. Okay, dekat sini dia ada command contoh dimension text. Dia dah letak sini dimension which is 105. Dan kita tambah plus minus. Nampak ni 105 plus minus. Dan contoh kita type 0.1. So dia boleh edit lah. Terus kat sini Okay. Ni salah satu cara lah. Awak boleh buat smart dimension juga. Boleh buat smart dimension yang lain. Contoh tepi dia. Okay. So select none. Dan awak dapat dia punya dimension lah. Dan yang lain-lain tu sama lah. Okay. So bila kita move yang ini. Contoh kita tarik move yang view ni. Bila kita tekan ni. Kita tarik dia ke ni. Ke bawah. Kalau contoh kita nak edit, dia akan edit yang lain sekali lah. Okay, sebab dia selari. Bila awak tarik, nampak dia akan gerak sama. Bila awak nak move the position lah. Okay, yang ini dia akan ikut lah. Yang front view. Okay. Boleh follow? Boleh follow tak untuk drawing ni? Boleh sir. Boleh? Okay, annotation ni kita juga boleh buat balloon. Balloon ni pun balloon ni untuk kita labelkan lah. Contoh kita ambil balloon. Kita select yang ni. Yang pertama. Letak dia dekat sikit lah. Okay, contoh kita select dia yang kedua. Okay. Yang ketiga. Okay. Yang keempat. Right. And then yang kelima. Yang keenam. Ada lagi tak? Okay, tak ada Okay. So bila kita dah ada annotation ni, dia akan masukkan lah nombor 1, 2, 3, 4 dan 5 Okay, bila kita nak apa nama komponen ni, dekat tables ni kita boleh ambil dia punya bill of materials.
select a drawing to view. Dia punya BOM standard. Okay, awak tengok bila awak keluar ni, dia terus ada dia punya bill of material. Ni saya tunjuk contoh je lah. Okay, so cara dia tadi adalah kita pergi kepada tables, kita pilih bill of materials, dia suruh select a drawing view to specify the model for creating a bill of materials. So awak select view yang isometric ni. Okay, contoh kita ambil yang parts only untuk kita tengok dia punya material. Okay, dan kita klik right, dia akan keluar. Dia akan keluar bill of material, contoh saya letak kat atas. Okay, so yang ni saya kena tarik dia ke bawah sikit. Yang ni pun nak bagi muat yang tu Okay. Okay. Dia memang tak boleh kecilkan saya. Kecilkan mana? Table boleh? Dia macam Excel pun ya. Kalau awak klik ni, double klik, nanti dia boleh, saya rasa dia boleh kecilkan lah. Awak boleh resize dia, nampak awak boleh resize. Okay, mana dia dapat nama part ni? Part number ni. Mana dia dapat nama part number ni? Dari Dia file. automatik lah sebab. Kau file. Dia automatic, tapi automatic dari mana? Dari nama file part tu. Part Betul. file. Okay, betul. So bila awak namakan part file ni dia C01 contoh, C01, nampak tu boss extrude C01. Nama part file ni C01, dia akan letak part number dia C01 lah. Kalau awak namakan dia Aminah, nama sini Aminah lah. So nasihat saya bila awak ni, awak terus namakan dia sebagai part 1 ataupun C01 konsisten supaya senang awak boleh letak kat sini. Dekat sini pun kita cancel. Okay, so dekat sini dia description pun dia boleh ni lah, boleh edit kalau part kita nak tengok macam mana awak add dia punya bill of material sajalah. Okay, quantity dia akan auto detect. Contoh bowl dengan nut ni dia ada 2, yang ni pun dia ada 2. Dia tahu part yang sama tu ada 2, C05 dengan C06. This is how kita buat bill of materials lah. Okay, selalunya bill of materials ni kita combinekan dia dengan exploded drawing lah. Ni just saya nak tunjuk dalam satu contoh lah. Okay, so kalau kita nak print dia, file print, adopt PDF, scale to fit, awak klik scale to fit, dia akan ni lah. Okay, so awak akan dapat ni and then awak print macam biasa lah. Okay, sentiasa tengok preview lah untuk awak print so dia akan save kepada PDF. Yang ni penting juga kita nak tengok Okay, so ni adalah salah satu step macam mana awak buat 2D drawing lah. Tapi masa test nanti kita tak ada suruh buat setiap parts tu ada 2D drawing. Yang kita nak adalah lebih kepada macam soalan assignment 4 lah. So awak boleh practice macam mana nak buat assembly, buat part and then buat drawing. Okay, ada apa-apa soalan tak? Rasa yang nama C01, C02 tu kan. Kita boleh tak edit masa yang kita tengah buat link? Edit dia Kita nak tukar nama, kita lupa nak tukar nama file ke apa kan. Okay. Okay, kalau ikut kat sini kita boleh break lah. Kita break link lah. Kita break link. Contoh bila kita nak edit cakap awak tanya tadi, dia tak ada masalah pun. Cuma kat sini bila awak break the link, awak break link, dia akan boleh edit lah. Contoh awak nak letak dia, edit dia kepada part 1. Dia akan jadi part 1 lah. Okay. Kalau awak break je link, dia akan ni lah. Awak boleh edit lah. Part 2. Masih lagi boleh type, tak ada masalah. Okay. Nampak? Yang description tu kita tak payah usik kan? Ke markah ada markah juga ke macam mana? Kalau ada nama dia, boleh juga nak letak, tak ada masalah. Biasa part number, kalau macam kita kerja kan, sebab tu part number ni adalah nombor, nombor kod part tu. Biasanya kalau kita dalam kita kerja, contoh PNGK 1001 MYZ, ini adalah part number.
Part number. Okay. Description ni adalah nama parts tu. Parts tu adalah body. Berapa quantity. Part number contoh part 2 ni JM 1, 2, 3, 4, 5, 6 ZY. Ni adalah part number. Part number ni adalah satu benda yang standard. Satu benda yang standard dalam kilang. Sebab kalau part number ni sampailah ke production tu, part number dia akan ni. Description ni adalah nama parts tu lah. Parts tu apa benda nama dia, berapa kuantiti dia. Okay? Faham? Tapi dalam test kita tak adalah bagi nama part number. Macam mana awak buat tu kita okey sajalah. Mungkin description awak boleh tulis dia punya nama lah. Melainkan dalam arahan dia ada suruh buat description ke, dan awak letaklah setiap parts tu apa dia punya ni, description. Sekarang awak nampak dah dia punya continuation. So bila kita belajar AutoCAD kita dalam 2D, bila kita ada ilmu 2D baru kita boleh buat 3D. Okay, alright. So thank you. Kalau tak ada apa-apa untuk kelas hari ni, so kita jumpa next week